KPM. Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Hari ini kita akan belajar subjek Pendidikan Seni Visual PSV, Reka Bentuk dan Teknologi, di mana topik kita merupakan seni arca. Nampak kan banyak sangat hasil-hasil seni yang akan kita belajar sebentar nanti. Itu mengenai seni arca. Tapi mesti nak tahu kan apa yang kita nak belajar dengan seni arca ni, nak buat ke? Siapa nak ajar kita? Dengannya ada 2 orang guru. Kalau nak tahu siapa, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, itulah dia mengenai guru kita pada hari ini. Di studio bersama dengan Mira, Cikgu Melinda dan juga Cikgu Indah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar Cikgu? Cikgu dari sekolah mana Cikgu? Silakan Cikgu Melinda. Okey, nama saya Cikgu Melinda binti Mazlan. Saya mengajar di SMK Syaramas, Sungai Buloh. Saya telah mengajar selama 11 tahun. 11 tahun Cikgu. Baik, itu tentang Cikgu Melinda. Cikgu Indah pula bagaimana? Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Indah Ehsan binti Desfazi. Saya daripada SMK Taman Bunga Raya 1, Hulu Selangor. Pengalaman mengajar selama 11 tahun. 11 tahun juga. Baik. Cikgu 11 tahun, Cikgu 11 tahun campur 22 tahun pengalaman cikgu-cikgu kita. Baik. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, minta untuk sanitasi tangan terlebih dahulu sebelum kita mulakan pembelajaran. Silakan Cikgu. Baik. Terima kasih Cikgu Indah. Dipersilakan pula Cikgu Melinda. Baik. Kemudian saya. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh simpankan face mask kita atau pelitup muka di dalam sampul pelitup muka. Okey, itu cikgu punya ya. Saya punya. Baik, kita simpankan di dalam sampul pelitup muka. Jangan letak bersepah-sepah sebab kita dalam norma baru. Okey. Baik, inilah cikgu kita. Indah orangnya seperti nama. Dan juga Cikgu Melinda. Cikgu, hari ini cikgu bila sentuh mengenai dengan seni arca ni, apa sebenarnya seni arca ni cikgu? Nak tahu? Mari kita tonton video ini. Ayo kita saksikan. Nama saya Ramlan Abdullah, dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak, dan sekarang ini bekerja di UiTM sebagai pensyarah. Since 1978 lah, almost 40 years lah. Dan hingga sekarang saya buat public seni arca public yang mana dia berskala besar. Saya ada 30 karya besar ni di luar. Dengan manis saya rasa walaupun dah 22 tahun berlalu, tapi masa saya memenangi hadiah OITA tu di Jepun. Baik, itu dia serba sikit tentang seni arca ni kan cikgu. Tapi mungkin ada sedikit daripada Cikgu Melinda ataupun Cikgu Indah mengenai definisi seni arca ni apa sebenarnya cikgu, supaya murid-murid di rumah lebih faham. Baik, definisi seni arca ialah satu hasil produk yang dihasilkan dalam bentuk 3 dimensi. Permukaannya kita boleh sentuh dan kita boleh lihat daripada pelbagai sudut. Di dalam bahasa Inggeris disebut sculpture. Di dalam bahasa Latin disebut sculpere, yang bermaksud mengukir, memotong dan menggores. Wah, sculpere. 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 Kita nak belajar sculpere ni, kita nak melakar, membentuk kan? Itu tentang definisinya. Tentang jenis-jenis arca pula cikgu. Arca ada banyak yang macam bawa dekat studio ni cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan jenis-jenis arca ni yang kat studio ni. Baik, semua ada 2 jenis arca. Pertama, arca berfungsi. Kedua, arca estetik. Baik, kalau kita tengok arca di sini, sebenarnya ianya boleh digerakkan. Okey, arca berfungsi ini bukan sahaja untuk penghayatan nilai-nilai keindahan, juga dia memberikan kepada tujuan dan kepentingan
yang tersendiri. Manakala arca estetik, dia mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi dan memerlukan daya intelek untuk memahami karya arca ini. Okey, dua tadi, satu karya berfungsi, arca berfungsi, satu arca estetik. Baik, cikgu kongsikan tips sedikit. Okey. Bila kita nak tanya jenis arca, dua arca ini, kita sebut beres. Follow Mira? Beres. Okey, apa tu beres? Berfungsi, estetik. Oh, itulah beres tu. Ya. Okey. Kalau estetik ni dia tidak boleh move lah cikgu, dia tak boleh bergerak. Ya, dia untuk diperagakan. Okey, Bu, ada jugalah dia kepada bentuk-bentuk dia pula nanti. Maksudnya arca ni kalau untuk diperagakan kena ada sejarah dia lah. Kenapa dia buat bentuk macam tu? Ada cerita di sebalik setiap arca tu kan? Betul. Yang ni cikgu bawa sendiri, cikgu buat ke cikgu arca ni? Ini anak murid daripada SMK Taman Bunga Raya yang hasilkan. Baik, cantik. Gunakan kayu kan cikgu? Itu tentang jenis-jenis dia. Kita tahu ada dua. Satu estetik yang tak bergerak dan juga yang boleh bergerak, arca berfungsi. Bentuk tak kisah bentuk apa-apa. Bentuk, nanti kita pelajari bentuk-bentuk. Bentuk pula. Bentuk macam mana cikgu Melinda? Bentuk. Saya pulangkan balik. Okey. Baik, Ada? di sini ada 9 bentuk arca. Pertama kita tengok assemblage, acuan, timbulan, dinding, luakan, stabile, instalasi, mobile dan juga binaan. Okey, cikgu kongsikan lagi satu tips. Macam mana awak nak hafal 9 ni? Banyak tak cikgu Melinda? Ya, banyak. Banyak kita kan? minta cikgu Indah sharekan tips-tips supaya murid kita mudah untuk menghafal. Okey, baik. Cara dia, bila kita nak mesej orang Instagram DM kan? So kita DM stabile. Apa tu DM stabile? D, dinding. M, mobile. S, stabile. T, timbulan. A, acuan. B, binaan. A, assemblage. I, instalasi. Dan L, luakan. Okey, itu 9 bentuk arca. Tadi macam mana cara menghafal dia? DM? DM stabile. DM stabile. Macam Direct tu. message. Kita direct message stabile terus. Okey. Mungkin cikgu boleh terangkan kenapa bentuk-bentuk dia macam ni? Kenapa nama dia assemblage tu apa? Okey. Assemblage dia menggunakan bahan kitas semula. Okey, bahan kitas semula. Contohnya, di sini kita tengok ada apa Cikgu Mel? Ini kita panggil. Ini dalam reka bentuk teknologi, tajuk reka bentuk mekanikal. Ini kita rantai dan yang ini adalah gabungan gear. Okey, dalam tajuk reka bentuk teknologi. Jadi kita gunakan bahan-bahan terpakai menghasilkan satu arca dan dinamakan assemblage. Okey, kalau acuan pula kita menggunakan kebiasaan cecair. Contohnya wax, plaster of Paris, kita hasilkan dulu acuan dia, kemudian kita tuangkan wax ataupun plaster of Paris di dalam tu. Dan dia bila dia mengeras, dia keluarlah hasilnya seperti ini contohnya. Okey, arca timbulan, arca dinding, hiasan selalunya kita hasilkan dan kita akan lekatkan pada dinding, luakan, stabile, instalasi, mobile. Kalau mobile ni dia boleh bergerak. Boleh ni. Sini satu contoh. Yang ini daripada anak murid Cikgu Haslina, okey. Bila dia ni, dia boleh bergerak. Kalau kita gantung, dia bergerak bergerak lah kan. Itu mobile namanya. Ya. Okey, baik. Antara semua bentuk-bentuk ni, semua adalah statik ataupun estetik kan? Yes. Tak boleh bergerak kecuali mobile. Ya, mobile jadi, boleh bergerak. Mobile masuk dalam bergerak betul cikgu? Berfungsi. Masuk arca berfungsi. Boleh. Baik, faham. Itu tentang bentuk. Seterusnya cikgu? Okey, hari ini kita juga akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi. Betul. Bab 2.2 reka bentuk mekanikal. Okey? Okey, dalam tajuk ni juga kita akan buat lakaran dan juga membina kita akan membina arca berfungsi yang menggunakan komponen mekanikal. Last kali kita akan buat nanti. Komponen mekanikal. Contohnya seperti apa cikgu? Okey, komponen mekanikal ada 11. Okey, yang kita senanglah macam Cikgu Indah tadi dia guna akronim. Okey, so saya buat ayat lah, senang nak ingat kan. Baik. Kita ada 11 guna geng polis tolong tukar tayar. Okey, geng polis tolong tukar tayar. Acu ame. Acu ame. Golek-golek balik rumah. Golek-golek balik rumah apa tu apa cikgu? tu? Okey, yang pertama G, geng tu tadi gear. Yang kedua P, pautan.
T yang pertama kita ada takal, T yang kedua tali sawat, T yang ketiga kita ada tuil. Acu ame kan. Acu ame kita ada aci sesondol dan juga aci engkol. Yang ni dalam enjin kereta lah biasanya. Golek-golek kita ada gelongso dan juga galas berbola. B adalah bindu dan R kita ada rantai ni lah yang ada dekat motor atau basikal. Okey, maksudnya komponen-komponen ni boleh dijadikan arca juga. Ya. Kita guna untuk assemblage lah. Biasanya kita ambil yang telah diguna, kita buat semula sebagai arca assemblage. Faham. Itu untuk arca assemblage. Kalau ada ke cikgu arca lain yang gunakan bahan kita semula? Ada tak? Yang macam guna daripada tin ke? Boleh juga di dalam assemblage. Bahan kita semula kita panggil dia assemblage. Baik. Kalau bahan-bahan lain tu bukan kategori kita semula lah maksudnya. Bahan-bahan lain kebiasaannya kalaulah kita pakaikan kita semula tu kita panggil assemblage lah. Betul. Kecuali dia nak hasilkan menjadi satu bentuk yang lain. Okey. Contoh yang kat sini dia arca binaan. Arca binaan ni contoh dia pakai, katakanlah dia pakai besi. Okey, daripada besi tu dia nak olah jadikan satu arca lain. Tapi asasnya tu daripada besi tu tadi. Okey, cantik arca binaan tu cikgu. Setiap satu komponen tu mesti ada cerita dia kenapa bentuk dia macam tu. Semua ada cerita dia kan cikgu. Okey, baik, saya dimaklumkan ada satu video juga yang cikgu nak tunjukkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Betul, video mengenai arca di Malaysia. Kalau macam tu, jom kita saksikan terlebih dahulu video tersebut. Baik, itu dia kita punya video. Ada nampak gerak gempur pun ada kan. Arca tu. Okey cikgu, itu tentang video tu. Mungkin ada sedikit yang cikgu nak cerita lagi mengenai arca ni cikgu. Baik. Hari ini kita bawa khas dua arca daripada pengacar Malaysia kita iaitu Ramlan Abdullah. Baik, yang pertama ini kita panggil diberi tajuk Uclam. Dihasilkan pada tahun 2007 dengan menggunakan media besi dan kayu. Okey. Baik, Uclam ini dia menggambarkan penderitaan rakyat Kosovo pada masa itu. Okey. Jadi kalau perhatikan di sini ada kaca. Kaca ini menjadi satu simbolik kepada masyarakat Kosovo pada masa itu menerima tekanan daripada kuasa besar melalui dua tukul di kiri dan kanan. Okey. Baik, arca yang kedua juga daripada pengacar Malaysia iaitu Ramlan Abdullah. Yang ini ialah nama dia Cikgu Melinda. Masih ingat? Nama dia Equilibrium. Alright, bagus. Okey, dihasilkan pada tahun 2017 menggunakan media aluminium, copper. Okey. Baik, yang ini dia banyak menonjolkan kepada molekul. Okey. Baik. Itu perbezaannya. Satu tentang molekul, satu lagi tentang bercerita tentang sejarah masyarakat setempat. Ya, betul. Yang menerima tekanan pada waktu itu. Okey. Maksudnya betul lah setiap arca tu ada sejarah dia, ada cerita dia. Okey cikgu, itu tentang sejarah kita dah belajar. Sejarah arca tu bagaimana, jenis-jenis arca bagaimana. Mungkin ada lagi cikgu? Ya. Kalau Mira tengok kat belakang tu ada lagi satu arca yang telah dihasilkan oleh Profesor Ramlan Abdullah juga. Ini adalah arca berfungsi. Arca ni telah dimasukkan komponen mekanikal. Sebab tu dia boleh bergerak. Cuba Mira pusing. Yang ni ke cikgu? Yang sini? Sekali. Okey, di hujung sekali. Yang ni, betul. Tengah. Okey. Ya betul. Kalau arca ni pula apa cerita di sebalik arca ni cikgu? Cerita ni, arca ni diberi nama Edu 2020. Baik. Kalau Mira nak tahu, arca ni telah dipertandingkan di Australia. Apa nama pertandingan tu? Di Australia, dan saiz sebenar arca ni adalah 10 kali ganda daripada saiz model ni. Wow, 10 kali ganda. Besar, tinggi betul tu.
kita Malaysia mewakili. Ya, Malaysia. Profesor Ramlan bawa ni dipertandingkan di Australia. Baik, itulah dia tentang Arca ni. Saya dimaklumkan lepas ni cikgu nak ajar pula bagaimana nak buat Arca, nak cipta Arca ni macam mana sebenarnya. Nak juga bertanding kat luar negara cikgu. Okey, kalau nak tahu anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Hi there. Now, I have a question for you. What is a teacher? So, as we know, a teacher is a person who helps students acquire knowledge. But, truth to be told, a teacher is much more than that. Teachers are the pillars of our country. Without teachers, there will be no other profession. For example, there will be no doctors or police officers. Which is why I would like to take this opportunity to thank all of the teachers in Malaysia for everything that they've done this year to ensure students get the education that they deserve despite the difficulties that we're facing. And I know that it might be frustrating sometimes, but trust me, we students will forever be grateful for the sacrifices that you've made. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, itu dia video yang menerangkan tentang kaedah asas untuk membina arca. Betul cikgu? Ya, membentuk arca. Membentuk arca. Okey, Cikgu Indah. Sebenarnya video tu pasal apa? Kalau cikgu boleh terangkan sedikit. Okey, baik. Pertama sekali, terima kasih Cikgu Hafiz daripada SMK Pulau Keri telah berkongsikan video cara-cara 4 kaedah membentuk arca. Baik, okey. Melalui video tadi, boleh tengok tadi ada 4 kaedah. Kat sini kita tengok cikgu gunakan akronim iaitu ABIMALU. Apa itu ABIMALU? A, acuan. B, binaan. Ma, manipulasi. Dan Lu, luahkan. Jadi singkatan dia ABIMALU. Okey. ABIMALU. Ya. Itu kaedah asas untuk membentuk arca, cikgu kan? Ya, betul. Manipulasi dan luahkan tu apa, cikgu? Kalau saya boleh tanya sedikit. Okey, kalau luahkan ni proses dia, contoh tadi kita tengok yang sabun tadi tu, Betul. kita ukir dia. Kita gunakan tools dia untuk dapatkan satu corak dekat situ. Okey. Itulah tentang luahkan. Ya. Kita ukir. Ada Ya. ukiran di situ. Baik. Itu tentang video. Tapi tak puaslah tengok kat video kan macam kurang jelas lagi. Mungkin boleh minta Cikgu Melinda untuk lukis betul-betul cara nak lukis tu, cikgu kan? Okey, sebelum saya mulakan proses lakaran, saya nak terangkanlah tajuk lakaran ni sebenarnya telah dipelajari oleh murid tingkatan 1 dalam tajuk reka bentuk dan teknologi. Okey, saya kenalkan dulu sebenarnya lakaran ni ada 3 jenis. Baik. Okey, lakaran ni ada 3 jenis. Yang pertama kita ada oblik. Oblik ni kita lukis bermula dengan paksi 45 darjah. Okey, yang kedua kita ada lakaran isometrik. Berbeza dengan oblik tadi, dia 45 darjah. Isometrik 30 darjah. Dan lakaran yang ketiga, kita ada lakaran
perspektif. Tapi perspektif pun dibahagikan kepada 3 lagi, iaitu lakaran perspektif 1 titik, lakaran perspektif 2 titik dan lakaran perspektif 3 titik. Okay. Untuk hari ini saya akan gunakan lakaran oblik, iaitu sudut 45 darjah. Boleh cikgu. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak ingatkan para pelajar kat rumah, kalau nak melukis, pastikan menggunakan pensel. Lakaran memang kita tidak benarkan sama sekali menggunakan pen. Kat sekolah memang selalu terjadi pelajar menggunakan pen. So, bila dah silap dah tak boleh nak padam. Betul. Okay? So, kita akan gunakan pensel. Untuk hari ini saya akan melakar di atas sugar paper. Sebab tu saya akan gunakan pensel yang berwarna putih. Okay? Charcoal pencil. Okay, saya mulakan ya. Boleh cikgu. Okay, yang pertama kita akan buat dulu paksi 45 darjah. 45 darjah. 45 darjah. Agak-agak je lah sebab lakaran memang freehand biasanya. Okay, kita tak gunakan pembaris. Baik. Nama pun draft kan cikgu Indah kan? Ya, memang tak kemas lah. Lepas tu kita akan buat, kita akan perbaiki lah. Betul? Okay. Baik. Ini adalah lakaran untuk yang projek yang kita akan hasilkan kejap lagi. Okay, saya akan tunjuk sikit demi sikit lah. Okey, baik. Sementara cikgu melukis 45 darjah tu kan, saya tanya cikgu Indah lah. Cikgu, tadi cikgu dah terangkan tentang apakah itu abi malu. Ada acuan, ada binaan, ada manipulasi dan juga luakan. Luakan tadi tu curve, buat curve. Kalau manipulasi tu cikgu? Kita hasilkan dia macam video cikgu Hafiz tadi manipulasi tu. Okey. Baik, kalau yang acuan tadi yang Mira tunjuk buah belimbing tadi. Betul. Itu menggunakan acuan, menggunakan cecair. Kita gunakan contohnya lilin, plaster of Paris macam tadi yang saya terangkan tadi. Okey, macam yang daripada video cikgu Hafiz tadi, dia gunakan tanah liat. Jadi nak hasilkan dia punya acuan dia mudah aje. Gunakan tanah liat, ambil. Kalau kita nak guna katakan belimbing tadi, guna buah belimbing, lekatkan dia, gabungkan dia. Bila dah digabungkan tanah liat tadi, kita bahagikan tanah liat tu kepada 2. Cabut dia. Keluarkan buah belimbing tu. Rapatkan semula. Masukkan cecair tadi. Itulah kita manipulate lah dekat situ. Itulah manipulasi tu cikgu. Itu acuan. Itu acuannya. Okey. Manipulasi tu, okey. Macam mana satu arca tu dia manipulasikan menjadi satu arca. Faham. Itulah dia. Sedikit tentang abi malu, apa yang dimasukkan dengan abi malu. Ingatkan abi malu tu nama ke apa cikgu? Kalau boleh sementara cikgu Melinda melukis, saya ceritakan sejarah dia. Boleh, silakan cikgu. Okey, sejarah perkembangan seni arca. Dia mula berkembang dan mendapat tempat pada tahun 1960-an. Okey, jadi tanpa inisiatif daripada pengarca awal iaitu seperti Syed Ahmad Jamal, Latif Mohidin, Anthony Lau dan lain-lain lagi, maka tak adalah berkembangnya seni arca di negara kita. Pada 1975, okey, 1976, okey, Balai Seni Negara mula mengadakan pameran yang mampu dibanggakan. Pada tahun 1980-an, muncul sekumpulan pengarca anak muda daripada Institut Teknologi MARA mula mengembangkan lagi dan menaikkan nafas baru dalam pengembangan seni arca Malaysia. Itulah sedikit tentang latar belakang ataupun cerita sejarah seni arca ni kan. Dah lama lah maksudnya cikgu. Dari tahun 70-an lagi. Baik, itu 60-an lagi kan itu seni arca. Okey, kita tengok cikgu Melinda fokus tu buat lakaran tu cikgu. Lakaran apa tu cikgu? Cikgu buat bentuk apa tu? Ini adalah projek yang kita akan hasilkan sebentar lagi. Arca berfungsi yang menggunakan produk komponen mekanikal. Komponen mekanikal. Baik. Tadi asalnya cikgu buat 45 darjah je. Itu dah jadi bentuk rupa lain tu. Ni 45 darjah, kita mula daripada satah tu lah 45 darjah. Dan kemudian kita terus naik. Okey, ini base lah papan dia nanti. Dan bahan-bahan lain yang akan digunakan pada arca berfungsi kita nanti. Baik. Itu dia. Sambil-sambil cikgu lukis tu kan, mungkin cikgu boleh terangkan juga kepada saya dan juga murid-murid di rumah, apa tu sebenarnya yang dimaksudkan dengan definisi mekanikal? Okey, sistem mekanikal ni sebenarnya ialah satu sistem yang menggabungkan beberapa komponen mekanikal yang membolehkan sesuatu produk tu berfungsi, bergerak atau berputar. Okey, sistem mekanikal ni membantu mengurangkan
tenaga mekanikal manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Contohnya lah, nak cuci baju. Baik. Kalau kita cuci sendiri, nak menggonyoh kan susah. Tapi bila kita dah menghasilkan satu produk yang ada sistem mekanikal, kan, so dia dah mesin basuh lah contohnya. So kita dah kurangkan tenaga kita untuk membasuh kain. Itulah maksudnya. Itu yang maksud mekanikal tu. Ya. Untuk mengurangkan beban manusia lah. Ya, betul. Okey, baik. Okey, cikgu lukis tu guna pensel warna putih. Kalau jenis pensel pun ada pelbagai jenis kan? Ya. Cikgu Melinda, cikgu Indah kan? Betul. Ada jenis-jenisnya. B, 2B, 3B, 4B. Betul. Ada banyak jenis. Kalau untuk lakaran ni tak kisahlah pensel apa-apa. Okey, Cikgu Melinda menggunakan apa sekarang? Saya menggunakan charcoal pencil yang berwarna putih. Okay. Tapi biasanya kalau pelajar, saya ingatkan bila guna pensel untuk melakar, cara pegang pensel tu yang penting. Sebab permulaan jangan ditekan, sebab bila terus ditekan dia akan menghasilkan kesan kotor pada kertas lukisan. So untuk lakaran pegang dengan keadaan yang ringan aja. Pegang pensel secara ringan. Layang-layang je lah. Betul, rakyat dia. Layang-layang je. dia. Betul. Okey. Saya cikgu buat lukisan ataupun lakaran tu, mungkin cikgu boleh cerita sikit lah lakaran tu apa dia punya cerita dia kan? Setiap arca tu ada cerita dia. Yang ni yang cerita dia apa cikgu? Okey, yang macam ni arca berfungsi yang saya dan Cikgu Indah akan hasilkan sebentar lagi, kami menggunakan bahan-bahan yang terpakai. Okay, contohnya papan. Okey, berfungsi pergerakan kipas ni kita ambil daripada motif bunga. Okey. Ya, daripada motif bunga. Kita ada dua bahagian, depan dan belakang. Bilah-bilah tu akan berpusing arah yang bertentangan. Sekarang ni tak nampak lah. Nanti bila kita dah gerakkan arca tu nanti, baru akan nampak pergerakan yang cantik. Baik. Itu dia. Saya tak sabar nak tengok macam mana kipas yang diambil idea daripada bunga ya. Sebab bunga kan lembut je. Kipas ni macam mana pula bentuknya, nanti cikgu akan tunjukkan. Tapi saya nak tanya kepada cikgu juga. Cikgu, apa perbezaan antara arca 3D dan juga arca 2D? 3D dan 2D. Apa perbezaannya cikgu? Macam tadi saya terangkan, kalau arca ni dia berbentuk 3 dimensi. Kita boleh lihat daripada pelbagai sudut. Okey. Kalau arca ni kita mesti 3 dimensi. Okey, dia kalau macam lukisan tu lain lah, itu 2 dimensi. Arca perlu 3 dimensi. Arca kena 3 dimensi lah maksudnya. Okey, baik. Dah faham dah sambil-sambil cikgu Melinda lukis tu, kita berhenti berehat seketika cikgu. Okey, kepada anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir. KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Sebentar tadi Cikgu Melinda ada buat lakaran. Nak tunjuk macam mana arca tu akan berbentuk ataupun akan jadi nanti. Sekarang ni Cikgu nak buat pula eksperimen ya Cikgu. Betul? Nak mengukir pula ke kali ni? Kita melukis dan menghasilkan produk tu. Okey, untuk menghasilkan. Silakan Cikgu. Okey, baik. Okey, hari ini kita akan hasilkan satu produk arca berfungsi. Okey, baik. Alatan yang kita perlukan ialah mounting board. Okey, pembaris boleh lentur. Baik. Okey. Jangka lukis, pisau, pensel, gam dan papan alas. Okey. Baik. Yang pertama, tadi kita lihat pada lukisan Cikgu Melinda tadi, kita hendak hasilkan bilah itu bentuknya kita ambil simbol daripada bunga. Okey. Jadi kita gunakan mounting board dan juga pembaris boleh lentur ini. Okey. Cikgu suka gunakan dia sebab dia boleh, kita boleh adjust. Betul. Dia. Flexible curve dia kan. Okey. Jadi cikgu dapatkan bentuk dia. Okey. Cikgu buat bentuk apa tu Cikgu? Okey, cikgu ambil bentuk ini untuk bilah. Yang pertama dulu, okey? Okey, boleh. Baik. Okey. Kemudian kita gariskan dia. Baik. Okey. Baik, bahagian bawah dia.
Oh, ada bahagian bawah juga cikgu. Bahagian dia ada 2 layer nanti. Okey. Okey, baik. Okey. Okey. Bila dah siap, okey, kita akan potong dia. Baik. Bila nak menggunakan pisau, pastikan anda di bawah pengawasan orang lebih dewasa ataupun di sekolah ada cikgu awak ya. Kerana ianya bahaya sebab mounting board ni dikeras sikit, kita nak sampai ke dasar dia tu bahaya ya. Okey, bila awak potong, awak akan dapat bentuk seperti ini. Okey. Bila dapat bentuk seperti ini, awak akan hasilkan lagi satu untuk tapak dia. Okey. Untuk tapak kita akan gunakan bentuk bulat menggunakan jangka lukis. Baik. Untuk jangka lukis ni, okey, awak gunakan 4 cm. Okey. Jejari 4. Okey. Okey, 4 cm cikgu. Sorry. Jejari 4 cm betul. Okey. Jejari 4 radius dia lah cikgu. Ya, betul. Baik. Untuk bahagian dalam, hitam dalam, awak gunakan 1.5 cm. Okey. Okey. Baik. Dan ini sebab cikgu dah tanda, jadi cikgu dapat dah lah dia punya ukuran dia. Okey. Bila dah dapat ukuran dia, seperti bilahan tadi juga, awak perlu potong dia. Dapatkan bentuk macam ini. Jadi kita akan dapat 2. Satu tapak, satu lagi bilah. Okey. Ini bahagian layer yang pertama. Okey. Untuk bahagian layer yang kedua, awak buat bilah juga tetapi dianya lawan arah. Okey? Kalau tadi, cuba Cikgu Malinda pegang sebentar. Okey. Ini lapisan yang pertama. Lapisan pertama. Dan ini lapisan yang kedua. Lapisan kedua. Okey, nampak? Okey. Bila kita gabungkan nanti, bila dia bergerak, dia akan dapatkan bentuk kelopak. Baik, boleh tunjuk lagi sekali cikgu? Okey, boleh. Tunjuk lagi sekali tapi sambil menjaga penjarakan sedikit. Berjaga jarak. Okey, baik. Okey. Right. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Itu tentang lakarannya lah, nak buat bilah kipas, kelopak tu. Betul. Okey. Kemudian kita akan gunakan 6. Okey. Jadi kita akan gam dia, dapatkan 6 bahagian. Okey, sebentar. Cikgu gam dia. Okey, gam menggunakan gam biasa lah cikgu. Yang ini gam yang cepat kering. Gam cepat kering. Okey. Gam yang cepat kering. Okey. Okey, baik. Sebentar. Sambil-sambil cikgu Indah gam tu kan, saya tanya kepada cikgu Melinda. Cikgu, kalau kita nak buat arca mekanikal ni lah kan, sebab nampak ada gear dan sebagainya kan. Apa lagi bahan-bahan yang kita boleh gunakan, yang kita boleh jumpa dalam seharian, kehidupan seharian ni? Dalam kehidupan seharian, kalau Mira nak tahu, sebenarnya kita ni tak sedar pun kita bergerak dengan membawa peralatan yang menggunakan komponen mekanikal. Okey. Cuba tengok, Mira pakai jam apa? Okey, saya pakai jam digital. Jam digital. Okey, macam saya pakai jam mekanikal. Kalau Mira nak tahu, jam mekanikal ni setiap satu jarum mempunyai 1 gear. So dalam saya punya jam tangan saja dah ada 3 gear sebab ada 3 jarum. Sebenarnya banyak produk yang ada sekarang ni menggunakan komponen mekanikal. Kita je yang tak perasan. Kita ada je dengan dia sentiasa kan. Okey, baik. Sementara saya lekatkan ini, Cikgu Malinda boleh tunjukkan cara seterusnya menggabungkan komponen tu. Untuk komponen mekanikal yang saya akan gunakan dalam produk hari ini, saya akan gunakan yang ni. Pertama, kita ada bearing, galas berbola. Okey, seterusnya kita ada takal. Takal ni saya hasilkan sendiri menggunakan kayu terpakai. Okey, yang ketiga kita akan gunakan tube PVC ni kita jadikan sebagai komponen tali sawat. Okey, tali sawat ni ada dalam komponen mekanikal tapi saya gantikan dengan tube PVC. Okey. Sementara Cikgu Indah tampalkan yang itu, saya akan tunjuk. Okey, ini adalah penyambung pipe PVC yang saya telah potong mengikut saiz galas berbola ni. Saya akan masuk dalam ni. Saya akan tunjuk, saya tampalkan. Okey. Gunakan double sided tape je. Okey. Sebenarnya boleh kalau nak guna gam yang macam gam gajah tu, tapi make sure kita kena pastikan saiz bearing dengan penyambung pipe ni sama supaya dia tak senang terkeluar. Okey, macam saya yang ada hari ni saiz dia kecil sikit lah, so saya kena tampal dengan double sided tape. Okey, faham. Ya, ini mechanical punya bahagian ni, kita nak buat arca guna bahan-bahan mechanical arca ni. berfungsi yang menggunakan
komponen mekanikal. Baik. Kita ada, nampaklah ada tube. Tiup ni kita nak buat sebagai tali sawat nanti. Macam mana agaknya nanti bentuk kita ya? Sebab ada bahan-bahan mekanikal kita gunakan di sini. Ya. Okey. Okey, kena tampal dengan kemas lah. Cikgu, wah, cikgu punya bilah tu main nampak tajam tu. Kuat angin dia nanti. Okey. Kena buat 2 kipas. Yes. Sekarang cikgu tengah siapkan lagi 1 kipas. Dan sambil tu cikgu Melinda pun tengah gam. Cikgu punya, apa tadi nama cikgu? Galas berbola. Galas berbola. Ball bearing. Okey. Untuk arca yang kita nak buat ni, apa kepentingan atau apa fungsi galas berbola ni cikgu? Ini yang akan menggerakkan bilah-bilah ni nanti sewaktu berpusing tu. Okay. Ada 2 bahagian, 3 bahagian sebenarnya yang kita akan gunakan untuk menggerakkan yang menggunakan galas bola. Yang pertama, 2 bahagian bilah dan lagi 1 bahagian adalah tempat kita nak mengemudi tu. Sebab kita guna manual, kita tak guna elektrik atau tu kan. So kita akan kemudi tu secara manual, kita akan gunakan bearing lah. Baik. Okey, cikgu siap dah ke? Okey, cikgu ni punya yang kipas pertama. dan cikgu punya ni. Okey. Jamilah dah siap. Okey, dah. Okey, cikgu. Yang kedua. Oh, sama jugalah kena ada 2 sebab lah. ada 2, kita guna atas bawah kan. Sebab ada 2 kipas, jadi gunalah 2 bola. Bola apa tadi cikgu? Galas berbola. Galas berbola, itulah perkataannya. Ni yang galas golek berbola tadi tu. Okey. Kalau di sekolah kan cikgu, mereka memang didedahkan untuk menggunakan bahan-bahan mekanikal ke cikgu? Ya, betul. Dan ini antara komponen mekanikal yang pelajar paling suka guna sebab dia orang gunakan ni untuk hasilkan permainan. Oh, okey. Okey, kita panggil spinner yang kanak-kanak suka main pusing-pusing tu. Okey, ini adalah komponen utama dia dalam spinner. Okey. Alright. Cikgu. Okey, sekejap ya. Okey, tak apa. Sementara Cikgu Melinda dan juga Cikgu Indah tengah menghasilkan karya arca ni, kita berhenti seketika boleh cikgu? Boleh. Okey, kita berhenti seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahi. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk para guru yang telah mendidik para pelajar tanpa jemu. Didikanmu adalah amat penting untuk menentukan hala tuju para pelajar dan juga masa depan mereka. Dengan ini, saya, bapa kepada Debbie Tan, sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SMK Aikro. Berguru demi ilmu bina generasi baru. Terima kasih cikgu. Yeay. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita sudah
kembali dan kita sudah berada di segmen yang terakhir. Alah, sedih nak cakap dah berada kat segmen terakhir kan cikgu. Sedar tak sedar dah segmen terakhir. Pada mereka yang baru saja tengok, tak apa. Boleh tengok siaran ulangan dan juga boleh tengok di laman rasmi YouTube NTV7 Official Malaysia. Baik cikgu, tadi sebelum berhenti berehat cikgu ada buat lakaran mula-mula. Cikgu Melinda, kemudian cikgu Linda dan cikgu Melinda, cikgu Indah dan juga cikgu Melinda buat pula arca tu bagaimana, sedikit tunjuk kan. Sekarang ni kita nak tunjuk yang dah siap. Ini rupanya. Alhamdulillah akhirnya ini adalah arca berfungsi yang menggunakan komponen mekanikal yang kami berdua telah hasilkan lah. Okey, saya akan terangkan sedikit. Kebanyakan bahan yang kami gunakan adalah bahan terpakai. Contohnya papan ni, okey, rod besi, okey, dan juga kayu ni. Okey, saya akan terangkan di mana komponen mekanikal yang saya cakapkan tadi pada Mira. Okey, yang pertama kita ada bearing 1, 2 dan yang ketiga di sini. Okey, ini adalah kemudinya, tapi tak nampaklah sebab bahagian kemudi ni di bahagian belakang. Okey, ini adalah tali sawat. Saya gunakan tali PVC tadi tu kan, tube PVC tu. Okey, ini saya gunakan semula dan takal daripada kayu. Okey, sekarang boleh saya cuba gerakkan? Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam tu. Baik. Nampak tak? Begitulah dia berfungsi. Dia berfungsi. Dan ini yang dipanggil arca berfungsi sebab dia boleh bergerak. Dia ada pergerakan. Okey. Dan macam saya cakap tadi, kita menggunakan secara manual. Inilah kita gunakan kemudi. Boleh juga dihasilkan menggunakan motor, tapi itu nanti dah tambah tajuk elektrik dan elektronik pula. Itu soal lain bersama dengan cikgu Melinda dan cikgu Indah juga. Okey, baik, boleh saya tambah sikit? Boleh, silakan cikgu. Kalau kita tengok bilah tadi yang cikgu buat, kita gunakan warna hitam. Okey. Bila kita gunakan warna hitam, motif dia akan nampak macam inilah lebih kurang. Okey. Menarik juga. Tapi kita nak kaitkan sedikit dengan pendidikan seni visual, kita masuk tajuk warna. Di sini cikgu gunakan 2 warna, iaitu warna asas dan warna sekunder. Di mana warna asas? Di sini. Okey. Kejap ya Cikgu Melinda ya. Okey, warna merah, biru, kuning. Itu warna asas. Kuning bertemu dengan merah, kita akan dapat jingga. Merah bertemu dengan biru, kita akan dapat ungu. Biru bertemu kuning, kita akan dapat hijau. Baguslah Mira tahu. Okey, bila dipusingkan tadi, nampak tak hijau bertemu hijau, jingga bertemu jingga, jadi kelopak dia membentuk. Okey, baik. Baik, itulah dia kita punya arca berfungsi yang dah siap. Dah fahamlah maksudnya kita sekarang ni bukan saja buat reka bentuk teknologi, kita pun ada unsur PSV ataupun seni visualnya di sini kan cikgu. Baik cikgu, di ruang masa yang terakhir ini mungkin cikgu boleh bagi rumusan kepada saya dan juga murid-murid di rumah tentang apa yang kita belajar mengenai arca ni. Silakan cikgu. Okey. Baik, subjek seni arca ini sangatlah menarik. Okay? Dia bergerak bebas, kita nak buat apa. Macam saya terangkan tadi, kita boleh gunakan bahan kita semula. Kita boleh gunakan acuan. Jadi sebenarnya kalau dah skop yang lebih tinggi, arca ini boleh menghasilkan keuntungan. Betul? Ya. Bila yang ini jadi 10 kali ganda, berapa harganya? Okey. Baik Cikgu Melinda. Okey, selain itu harapan saya sebagai guru RBT, saya harap murid-murid lebih berani untuk menghasilkan produk reka bentuk mekanikal ataupun arca berfungsi dengan lebih kreatif. Sebab sekarang ni teknologi semua di hujung jari. Okey, buka internet, buka laptop, semua ada maklumat kan. Betul. Dia nak mencuba atau tidak saja. Betul. So harapan kita murid-murid lebih beranilah hasilkan yang lebih cantik daripada yang Cikgu Indah dan Cikgu Melinda. Maksudnya cikgu maklumat dah di hujung jari tu kita ambil, tapi jangan ambil bulat-bulat. Kan? Olah sesuai dengan kehendak diorang lah. Ya, betul. Menjadi murid yang lebih berinovasi dan juga kreatif. Betul. Baik, itulah dia sedikit perkongsian daripada kedua-dua cikgu kita, Cikgu Melinda dan juga Cikgu Indah mengenai topik kita hari ini, iaitu berkaitan dengan arca. Inilah arca yang kita berjaya siapkan dalam masa 1 jam. Arca yang diberi nama apa cikgu? Bunga lili. Bunga lili, sedap nama Bunga Lili. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Mungkin ada lagi apa-apa yang cikgu nak sampaikan seperti nasihat kepada mereka di rumah, murid-murid kat rumah. Sedikit nasihatlah supaya mereka merasakan subjek ini sebenarnya tak susah pun. Senang je. Mungkin cikgu boleh sampaikan. Cikgu Indah? Baik. Subjek ini seronok.
belajarlah dengan guru seni anda. Okey, jadi hasilkan produk-produk yang menarik dan anda boleh buat aktiviti pameran di sekolah anda. Bila buat pameran, orang lain, ahli-ahli sekolah semua boleh melihat karya anda yang terbaik itu. Okey, hargai karya anda. Okey, idea-idea anda itu adalah idea-idea yang segar dan menghasilkan produk-produk yang best. Okay. Betul tu. Dan macam saya katakan tadi, kita nak murid yang berani menghasilkan produk yang baru. Sekecil-kecil idea boleh menjana sebesar-besar keuntungan. Ya, betul. Saya suka ayat tu, betul. Idea yang kita sangka kecil yang hanya bermula dengan lakaran sahaja. Siapa sangka bila mewakili Malaysia sampai keluar negara menghasilkan 10 kali ganda arca ni kan, cikgu? Betul. Hanya bermula dengan satu goresan layang-layang sahaja. Lakaran itu saja. Baik. Itu dia. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih kepada anda di rumah. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM